Dalam Quran Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlak engkau tersangatlah hebat. Azim Muhammad, sabarlah jadi hamba Allah. Banyak Tuhan suruh kita buat, banyak kita nak kena buat, banyak perkara kita nak kena larang. Sabar, ikut Tuhan, patuh kat dia. Ni banyak tak sabar ni, suruh mayang Jumaat pun tak mai, tak sabar jadi hamba Tuhan. Perintah Tuhan ni berat. Wa innaha lakabiratun, perintah Tuhan ni berat. Tapi kalau hati tak khusyuk, tak boleh buat. Kalau otak kita, hati kita duduk kat dunia, tak boleh nak buat, tak mampu jadi hamba Allah. Umur macam antum ni, umur yang kena sudah dilatih beribadat. Sebab kalau esok tua baru nak buat, tak larat buat. Tak sama umur macam ni buat ibadat dengan waktu tua. Siapa yang tak pernah rasa lazat beribadat ketika muda, dia akan hilang umur dia macam tu ya. Dia tak pernah rasa sedap ibadat ketika muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak faham macam mana Nabi kata, syabun nasha'a fi ibadati rabbih, anak muda yang membesar dalam taat pada Allah. Jangan, mungkin anak-anak semua, mungkin esoklah kami kata kami tua, esok kami dapat ibadat. Waktu tu kami nak rasa mana ibadat. Tu mana ibadat ketika tua. Mana ibadat ketika muda ni, jangan bagi terlepas macam tu. Nak rasa juga mana ibadah buat ketika muda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas waktu masa muda tak ada lah, tak boleh patah balik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni, janggut putih ni boleh patah balik jadi hitam? Tak boleh dah. Tak gostan dah umur ni. Umur kira duk pi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu Nabi Allah Ibrahim. Bila kita tengok anak ada duduk sebelah, cuba kita hayati, cuba kita bayang. Dia pun tinggal kibah ada sebelah, lempak pisau, meluru ke anak dia. Dia peluk cium anak dia Nabi Allah Ismail. Waktu tu dia kata, ya Allah, hebat engkau Tuhan. Dia pun tak sangka kata Tuhan nak bantu, Tuhan nak atok macam tu. Dia tak tahu game Tuhan. Dia kira dia tak tahu hak di belah Tuhan. Dia tahu aku nak ikut engkau Tuhan. Dia tahu aku nak taat pada engkau Tuhan. Tu yang dia tahu. Dia tak tahu Tuhan nak taat apa kat dia. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka langsunglah didukung anaknya balik. Di rumah hajar mak duk teriak, ya Allah, anak aku. Tengok Nabi Ibrahim dukung balik. Apa pula dah jadi macam mana? Dia tahulah suami dia tak pernah gostan. Kalau tu Tuhan suruh terus ya. Ni apa pula jadi ikut mana pula ni? Nabi Ismail pula, Nabi Ibrahim pula sambil balik dukung, tersenyum lebar. Senyum pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan tak sabar nak cerita dekat bini, bawa Nabi Allah Ismail berlari-lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai bini pun tak sabar nak dengar suami cerita. Keluar daripada rumah, abang apa cerita bang? Jadi kok mana ni? Dia pun, Nabi Allah Ibrahim pun cerita, ya Allah Tuhan, hebatlah Tuhan. Duk bercakap dengan aku, duk cerita Tuhan hebat, jasa dia. Tuhan buat sungguh kat kita. Memang dia nak uji kita, sungguhlah Tuhan. Ya Allah Tuhan aku, bercerau air mata dua lelaki bini. Ya Allah Tuhan aku, hebat engkau Tuhan. Akhirnya daripada peristiwa ni lah digelar Nabi Allah Ibrahim dengan Khalilullah, pasal patuh pada Allah. Habibullah, kekasih Tuhan, dia macam ni. Memang daripada awal tercipta untuk menjadi kekasih. Daripada awal lagi Tuhan cipta Nabi, Tuhan nak bagi jadi Nabi, kekasih dia lah. Sebab tu waktu mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasa perasaan
tak tahu nak cerita sayang dan kasih pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sahabat sejati. Waktu orang tentang Nabi, dia bela Nabi. Di antaranya, Nabi tengah sujud. Nabi tengah sujud di Baitullah. Jahat orang Quraisy ni, dia ambil lajak. Tengok Nabi tengah sujud, dia pecelapak, pi tendang kepala Rasulullah. Cuba bayang tengok. Cuba antum tengah duduk sujud, orang tendang, main sepak kepala. Itulah yang lepas buat Rasulullah. Abu Bakar tengok, ya Allah. Ketika orang nak belasah Nabi itu, dia peluk Rasulullah. Biar dia kena tak apa, jangan dia apa. Dia kira duduk, jaga dengan Nabi kena pukul. Sampai dia, bila lepas nak katuk Nabi, faham? Lepas nak katuk Nabi, Sayyidina Abu Bakar bela Nabi. Tak kena Nabi, kena Abu Bakar. Nak pukul aku ni, Abu Bakar pergi tu. Nak pukul aku ni, Nabi pun ni, Nabi Bakar Abu Bakar pergi ni. Sayyidina Abu Bakar lah yang kena pukul. Jadi sampailah Abu Bakar ni darah penuh muka ni. Sampai Abu Bakar tak ada muka. Tak ada muka Abu Bakar pasal darah semua. Yang nampak sikit ni batang hidung. Ni yang tak berdarah, halim darah habis. Pasal apa? Bela Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi ni Abu Bakar habis lah. Sampai Nabi minta, ya Tuhanku, bolehkah engkau izin pada aku Tuhan, aku nak bagi Abu Bakar jadi kekasihku. Bolehkah aku nak bagi Abu Bakar jadi kekasihku? Nabi kata, kalau aku boleh untuk menjadikan seseorang sebagai kasih, latakhaztu Abu Bakrin khalilan. Aku dah ambil Abu Bakar jadi kekasih. Tapi Nabi kata, walakin ukhuwatal Islam. Aku tak boleh ambil Abu Bakar jadi kekasih. Abu Bakar dengan aku hanyalah ukhuwatal Islam, saudara se-Islam. Sebab kekasih aku, sebab Allah dah jadikan aku kekasih dia. No? Kekasih ini tak ramai. Jadi subhanallah, maka Nabi ialah kekasih Allah, dia panggil Habibullah. Maka orang yang kita raih pada hari ini ialah kekasih Allah. Macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Boleh kita faham, Habib ni memang dicipta hanya untuk menjadi kekasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Yang pertama, pada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila Allah bacakan ayat tu, Nabi pun kata, Nabi lagi faham diri dia. Nabi lagi faham diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Nabi lagi faham diri dia. Bahwasanya Allah sentiasa berselawat atas Nabi. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang tidak ada mula. Allah ialah zat yang tidak ada permulaan. Kalau Allah tak ada mula, ni bahasa ni mungkin salah. Bahkan mungkin memang salah. Sejak tidak ada permulaan itulah Allah dah bersalawat ke atas Nabi dah. Faham? Allah tak ada mula. Kalau kita ada mula ni, sejak ada mula kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Tapi Allah tak ada mula. Sejak tak ada mula tu, Allah dah berselawat dah atas Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau Allah buka faham, kita akan kata, ya Allah, hebatlah Rasulullah.
Hebat sungguh Rasulullah. Dalam Quran Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlak engkau tersangatlah hebat. Azim, azim ni hebat, akhlak engkau tersangatlah hebat. Soalan Sayyidina Muhammad. Contoh, soalan Sayyidina Ustaz kata kena murid dia, akhlak ente hebat sungguh. Agak-agak nak murid tu pasal macam mana? Melambung bah. Akhlak ente hebat sungguh. Tak ada orang akhlak hebat, Nabi seorang je akhlak hebat. Soalan Sayyidina, akhlak Nabi hebat sungguh. Akhlak Nabi ni tak terjangkau. Kita tak boleh bayang, cerita-cerita pun tak akan sama. Contoh nak? Nabi duduk atas mimbar baca khutbah hari Jumaat. Salam Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Turun daripada mimbar, orang dah qamat. Nabi nak pergi jadi imam. Salam Sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat tahan. Nabi nak diimam, turun daripada mimbar nak diimam. Ada seorang sahabat tahan, Rasulullah, ada sikit masalah Rasulullah. Dia tak sabar-sabar dah nak cerita masalah dia. Orang nanti lesat tunggu bayang habis dulu. Tak sabar-sabar dah, Rasulullah ada satu masalah, Rasulullah minta Rasulullah selesai masalah saya, Ustaz. Jadi dia pun cerita pasal Nabi dengar, ya, okey, ya. Orang tengah duduk usah lalu, duduk tunggu Nabi jadi imam. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, dia pun cerita masalah dia habis, Nabi pun dengar. Tapi pun kata, begini, masalah macam ni. Nabi cerita selesai begini. Sampai, oh macam tu Rasulullah. Oh terima kasih Rasulullah. Masih Rasulullah. Orang tu pun terima kasih, baru Nabi jadi imam. Agak-agak tu imam kita, kalau tu imam kita di macam mana agak-agak? Kalau tu imam kita lah, hantam tak dandan lah. Dandan semayang dulu. Tu imam kita. Rasulullah akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut akhlak mulia ni ialah orang yang tak mau, orang yang dirinya tak mau menyebabkan orang berasa hati dengan dia. Tuan mulia akhlak dia tu. Kalau nak tegur orang, soalan Sayyidina Muhammad, nak tegur orang ni, dia cari jalan. Macam mana aku nak tegur dia, dia tak berasa hati. Dia tak berasa apa. Macam mana aku nak tegur dia? Tegur ni kena sebab wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tegur tu kena. Tapi tegur ni, macam mana aku nak tegur dia supaya dia tak berasa apa. Hati dia tak berasa. Orang Kedah ni bahasa dia, kalau nak tegur bagi orang tak berasa, dia panggil cakap kena belah pik. Dengan direct, indirect. Kadang-kadang tu kita pergi jauh dulu. Pergi lah Ustaz, pergi Sungai Petani, patah balik main kumuk panjang, lepas tu muka sok punaka, baru balik main. Panjangnya jalan pergi nak tegur hak tani ya. Faham tak? Itu ialah sifat orang yang berbudi, berakhlak tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak bagi orang lelaki make up macam orang perempuan. Perempuan pula boleh make up, tapi tak boleh make up untuk orang. Perempuan hanya boleh make up untuk suami. Yang anak muslimat belakang tu, soalan Sayyidina Muhammad, esok kalau kahwin esok, jaga. Sebab ada anak murid Ustaz, soalan Sayyidina Muhammad, bila kahwin Ustaz pergi tengok, Ustaz tak cam kata dia yang nikah. Sebab muka tak ada dah, muka dia. Dia buat berapa inci tak atas krim tu. Sampai habis muka dia, mana muka dia? Sedangkan dia mengaji kat Ustaz, dia tunjuk siapa muka dia? Tunjuk kat orang main ke? Dosa. Dia tunjuk kat lelaki dia ya sepatutnya, muka dia tu. No? Tu pesanan untuk belakang. Jadi subhanallah, maka Nabi tak bagi orang lelaki-lelaki pakai hiyah macam perempuan, tak boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Tiba-tiba waktu mayang subuh, yang subuh Nabi selalu salam dengan para sahabat. Salam. Mai satu orang sahabat,
Soalan sana Muhammad budak muda, macam kesan-kesan za'faran di muka dia. Berarti dia make up. Malam nikah barangkali dia make up. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi lah, hati Nabi kata, lah dia ni, aku duk habaq dah, jangan duk pakai, dia pakai juga lagi Rasulullah. Tapi Nabi ni lepas budak muda tu salam dan pi, Nabi panggil sahabat mai. Hang nampak budak muda tu? Ya Rasulullah, pi habaq kat dia. Pasal apa dia pakai? Aku tak bagi dia pakai, dia pakai. Faham tak? Nabi SAW tengok mungkar, tapi Nabi halus mencegah mungkar. Contoh anak, kalau Nabi kata lah, kalau macam kita lah, tengok masalah Sayyidina Muhammad macam tu lah, macam mana agak-agak perasaannya kena Nabi tegur dia. Ni ramai para sahabat ni, tentu dia rasa galak lah sebab tegur depan orang. Kalau Nabi tegur sendiri berasa sampai dalam. Tapi kalau Nabi pakai sahabat di pihak apa, tak rasa sangat. Nampak tak lapik-lapik? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tengok hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisani, wa man lam yastati' fa bi qalbi, wa huwa adhafu liman. Hadis tu memang tengok memang cukup dahsyat. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan hati. Tu selemah-lemah iman. Tapi praktiknya macam Rasulullah. Faham? Tengok macam syadid hadis tu. Tapi tengok Nabi mempraktikkan hadis. Sebab itu anak-anak sekalian, kita semua kena mengaji akhlak. Mengaji akhlak ni sampai mati pun tak habis. Sebab kita nak bagi jadi hak kita, mengaji tu dalam hati kita. Faham tak? Contoh Ustaz misalkan, ada orang jadi naqib, ada orang jadi naqibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana nak pi bagi usrah, dia kata, tak ada point lah hari ni, nak cakap apa ha? Sebenarnya orang hak cakap macam tu, dia tak reti usrah. Usrah ni apa? Usrah ni ialah medan baiki diri. Usrah ialah medan kita perbaik diri. Kita tazkirah, orang ambil tazkirah hak kita bagi, orang tazkirah pula kita ambil tazkirah yang orang bagi. Itu usrah. Okey. Maudhu' apa nak cakap dalam usrah? Maudhu' nak cakap dalam usrah berkenaan dengan pribadi. Sebab usrah ni tujuannya untuk mencapai 10 pribadi Muslim. Ta'ala Sayyidina Muhammad. 10 pribadi Muslim. Nak capai 10 tu. Bila capai 10 ni, maka orang tu dipanggil orang yang memiliki pribadi Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pribadi Muslim ni apa? Pribadi Muslim ialah orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah.